Premis kedua kita dah potong dah yang sama kan. Yang ni sama. Jadi yang mana yang tak potong lagi? Siapa masih keliru lagi nak selesaikan premis bila berkaitan dengan premis ni? Okey, saya ulang balik. Faham ke clear ke yang ni? Okey, tengok betul-betul ni saya nak. Okey, di sini premis pertama ni dia maksudnya dia ibu kepada premis kedua dan kesimpulan. Dia ibu maksud dia ketua. Jadi premis kedua ni dengan kesimpulan ni dia akan ambil penyataan daripada premis pertama. So pada premis pertama ni dia ada dua pernyataan. Pernyataan pertama adalah selepas jika. Ni pernyataan yang pertama. Pernyataan kedua dia adalah selepas maka. Ini adalah pernyataan yang kedua. Okey, boleh faham tak? Jadi, kamu tengok premis kedua dengan kesimpulan. Premis kedua dia ambil pernyataan yang keberapa? Dia ambil, nampak tak ni? Nombor genap kan? Yang ni kan betul tak? Yang ni kan dia ambil yang pernyataan yang pertama. Yang ni pernyataan kedua. Okey. Cara dia mudah je. Hampa potong je. Yang mana sama potong. Ni sama. Ni sama. So yang mana yang tak potong lagi? Yang ni lah ni. Yang kedua ni. Jadi bila di sini dia ambil P ni jadikan 52. Maka P di sini pun akan jadi 52. So macam mana nak buat kesimpulan dia? Apa Nabila? Nabila, apa asal kat saya? Kesimpulan nak tulis macam mana? Ha, 52. Kita copy ni je. Boleh dibahagikan dengan 2. Kita kena copy. Boleh dibahagikan dengan 2. Habis. Dapat 2 markah. Sebenarnya ni 2 markah. Tapi kamu kan janganlah tulis short form lah. Saya tulis DGN tu dengar. Kamu kena tulis apa tu ejaan penuh lah. Okey, clear ni lah. Okey, yang Okey. Okey, yang ni dia suruh kita buat secara aruhan. Nampak tak ni? So, bila dia buat secara aruhan, senang saja. Macam mana kita nak buat? Kamu tengok dia kata buat secara aruhan. Bagi urutan nombor ni. So, untuk nombor ni kan? Allah. Dia bagi urutan untuk nombor ni. Jadi nombor ni jangan tengok dah. Tengok nombor selepas dia. Jadi macam mana kita nak buat uruhan? Okey, nombor yang sama salin balik. Nombor yang tak sama kita gantikan dengan N kecil. So di sini 1 tambah 3. Semua sama kan? Okey, dalam kurungan 01. Itu maksudnya dia tak sama. Maksudnya kita gantikan dengan N. So di sini kamu dapat 1 markah. Lepas tu kita koma dia. Kena bagi tahu lah. N sama dengan 0, 1, 2, 3 dan dot. Dot mesti melebihi 3 titik. Kalau kurang 3 titik salah. Okey. Satu lagi saya nak tunjuk ramai pelajar yang suka buat salah. Dia buat macam ni. 1 tambah 3N. Lepas tu dia terlibat N sama dengan 0, 1, 2, 3 dan dot. Ini salah. Nampak tak? Kamu akan dapat markah di sini. Kamu akan dapat 1 markah di sini saja. Kamu dapat di sini je 1 markah. Yang ni salah. Nampak tak? So kamu kena buat macam ni. Ni 1 markah, ni 1 markah. Okey, boleh faham?
Nabila ada buat semua soalan ni? Okey, betul tak? Salah. Tak apa. Yang lain pada buat tak yang lain? Yang lain ada buat tak buat? Betul sungguh lah anak muda saya ni. Arif ada buat Arif? Arif? Arif ada buat tak Arif? Arif tak buat. Okey tak apa, saya bagi masa kat Ampo untuk Ampo buat. Okey, saya dah habaq dah ni cara dia untuk nak cari apa tu jawapan. Jadi okey, yang ni pula. Yang ni. Ini soalan ni dia melibatkan benar dan palsu. Bila melibatkan benar dan palsu, hari tu saya dapat dah. Kalau dia dan, benar dan benar dia akan jadi benar. Tapi bila ada satu di sini ada je pernyataan palsu, maka dia akan dipalsu semua. Untuk dan. Kalau atau, P maka dia palsu. Tapi bila pernyataan tu ada benar, maka dia akan terus benar dah. Okey, clear tak? So di sini kamu tengok, dia adalah atau, dipisahkan oleh atau. 402 sama dengan 8, benar ke palsu? Okey, palsu. Okey, kamu tengok palsu. Okey, negatif 8 punca kos 3 sama dengan negatif 2, benar ke palsu? Benar. Bila dia melibatkan atau, ada je satu pernyataan benar di sini, terus pernyataan tu kita kesimpulan dia adalah benar. Nampak tak? Ni macam ni. Untuk atau lah. Kamu hafal yang atas ni je. Kamu hafal yang atas ni je. Hai. Hafal yang atas tu je. Okey. So, nombor 2 pula. A subset bagi A, B, C. Benar ke palsu? Yang ni. Benar ke palsu yang ni? A subset bagi A, B, C. Benar ke palsu? Siapa boleh jawab? Dia dipisahkan oleh dan. Negatif 3 lebih besar daripada negatif 7. Benar ke palsu? Okey, benar. Benar dan benar. Okey. Yang ni benar ke palsu yang ni? Benar ke palsu tu? Palsu. Okey, palsu. So apa? Palsu. Sebab kalau dan ada je satu statement tu palsu, dia terus palsu dah. Okey, siapa yang tak faham kenapa dikatakan A subset bagi ABC ni palsu? Faham tak? Kalau faham, saya tak mau terang dah. Okey. A subset bagi ABC ni adalah palsu. Kenapa? Bila dia subset dia macam ni. Dia adalah subset dia macam ni. A, B. Maksudnya A adalah subset bagi B. Maksudnya A ni berada di dalam B. Maksudnya A di sini kita akan simpul dia sebagai satu set. Baru dia kata boleh kita takrifkan macam ni. Tapi A ni dia set ke? A di sini set ke? Tak. Jadi dia palsu lah. A ni apa dia? Elemen ke apa ke? Dia bukan dia. Jadi yang ni adalah palsu. Kecuali dia buat macam ni. A. Subset bagi A ni. Okey, maksudnya hak ni baru kita dinamakan dia benar lah.
Sebab ni ada satu unsur, satu set. Okey, boleh faham tak? Yang untuk ni, dia abang A saja. Dia tak ada pun A saja. Dia tak buh pun simbol set ni. Kalau dia buh simbol set ni, maksudnya dia adalah benar. Okey, boleh? So, B pula. Tulis premis 1 untuk melengkapkan hujah yang berikut. Nampak? Yang hak ni, dia suruh kita tulis premis pertama. Tadi saya kata premis pertama, dia akan bahagi ayat pada premis pertama ni, macam tadi ni. Nampak tak? Macam yang ni, premis pertama ni, ayat yang premis pertama ni dia akan bahagi untuk premis kedua dan untuk kesimpulan. Kan? Jadi tadi dia suruh kita, dia bagi premis kedua. Kamu nampak tak? Di sini dia positif. Bila positif, dia ambil yang premis kedua letak di pernyataan pertama. Okey, mari kita tengok ni. Yang ni. Okey, kamu kena ingat premis pertama ni dia mesti sentiasa ayat dia positif. Bila kamu tengok soalan ni, premis kedua ayat dia negatif ni, nampak tak ada simbol bukan ni? Tak sama dengan tu. Nampak tak? Hak ni pun sama, kesimpulan pun dia ada juga tak sama dengan. Jadi macam mana kita nak ambil ayat dia? Nak letak di premis pertama. Ingat, bila premis pertama dia mesti ada di depan jika. Jika apa? Lepas tu maka. Koma maka apa? Dan kita akan ambil pada premis kedua dan kesimpulan. Jadikan ayat tu ayat positif, ayat benar. So macam mana nak buat dia? Kita nak ambil letak di yang satu ni. Premis pernyataan pada premis pertama ataupun kesimpulan. Ni nombor 1. Ni nombor 2. Ayat pertama, ayat kedua. Ayat pertama nak ambil premis kedua ke kesimpulan? Siapa tahu? Aisyah tahu tak Aisyah? Premis kedua. Premis kedua. Adam tahu tak Adam? 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 Ada hilang dah ni. Adam? Dia ada wujud sini. Okey, tak apalah. Hana lah, Hana. Hana, kita nak ambil premis kedua ke kesimpulan? Tadi Aisyah kata ambil pada premis kedua dulu. Yang pertama. Betul tak, Hana? Okey, salah. Dengar betul-betul. Kalau ayat premis kedua dengan kesimpulan tu dia ayat yang tak betul. Maksudnya ni, nampak tak dia bagi palang tu kan? Maksudnya ayat tu tak betul lah kan? Palsu kan? Maka dekat premis pertama ni, ayat pertama kamu kena ambil kat kesimpulan dulu. Yang kedua baru ambil premis kedua. Itu kalau dia ayat dia palsu. Tapi kalau ayat dia benar, kamu kena ambil premis pertama ni, yang ni yang pertama, yang ni yang kedua. Ini untuk ayat dia benar. Ini untuk palsu. Okey, boleh faham tak? Boleh faham tak ni? Jadi so macam mana kita nak buat ayat dia? Kita dah tahu dah. Jika yang pertama kesimpulan. Okey, nak buat macam mana? Jika apa? Apa dia? Haikal. Jika apa Haikal?
Apa? Bateri pun nak habis. Kalau bos sampai kan tu, bateri pun nak habis. Aikal, jika apa Aikal? Clear dah Aikal? Aikal? Dengar dah suara saya? Okey, apa dia? Yang pertama, nak tulis apa tu? Jika tak boleh lah kan saya kata premis pertama ni sentiasa ayat dia benar. Itulah bateri saya nak habis ni. Ni tak dengar ah. Tak dengar ah. Sat. Aduh. Kalau pergi letak kat luar asap tu. Dia 4G dia okey lah. Ada 4G naik tak? 4G tak? Ni tak clear eh. Aikal. Nak berlakon balik tu, tengok. Kalau ada offer, kita tengok juga offer tu. Kalau boleh, lebih suka kalau bekerja tu dengan tim yang kawan-kawan lah. Sebab dia boleh intake-kan dengan kita. So, kita boleh, masa tu kita boleh sama-sama lah. Kalau ada rezeki, insyaAllah ada. InsyaAllah. Hai guys, apa lagi Empat? Okay, Mita hari cuma nak bagi tahu ada drama series terbaru TV3, Isteri. Pelakon juga yang hebat tau. Ada Shahnaz Ahmad, ada Tini Zakia, ada Sharifah Shakina, ada Azira Shafina, ada tengok TV tu. Ha? Tengok TV tu. Okey, so kau saya dengar tak? Okey. So Aikal apa dia? Jika apa? Ni yang pertama ni apa dia? Jika apa? Tak boleh dah tidak. Kan saya kata premis pertama ni dia kena sentiasa benar ayat dia. Dan kan hal ni kan tak benar. Jadi kamu jadikan ayat ni supaya benar. Macam mana nak buat? Loh kan yang ni kepalan dia tak benar kan? Dia palsu kan? Lepas tu bila dia benar, maksudnya dia kan macam ni balik lah sama dengan lah. Dia benar lah. Jadi jika P sama dengan 7 macam tu. Maka macam tu saja. Faham tak? Ingat sampai ke mati. Kalau dia premis pertama, ayat dia sentiasa benar. Dan bila ayat dia palsu, kita kena jadikan dia benar. Dan saya ulang sekali lagi. Bila kita nak buat premis pertama, kalau ayat dia palsu, maksudnya kesimpulan nombor pertama. Ni adalah yang pertama. Lepas tu yang premis kedua baru ayat yang kedua. Ni ayat pertama ni. Ni ayat kedua. Tapi kalau ayat tu dia benar, ni premis pertama, yang pertama, kesimpulan baru yang kedua. Boleh faham tak? Boleh faham tak? So ingat, takut soalan keluar macam ni, cikgu mampu berdebat syok sendiri pula. Dia macam tu lah. Okay, next. Ni macam tadi juga. Apa dia? Secara arwahan. So, apa dia jawapan dia? Secara arwahan bagi nombor ni kan? So, nombor ni
Jangan tengok, saya kata. Tengok nombor selepas dia. So, macam mana nak tulis? Nak tulis macam mana? Nombor yang sama salin balik. Nombor yang tak sama gantikan dengan N. Macam mana jawapannya? Empat N kuasa 2 tambah 7. Satu markah. Lepas tu koma N sama dengan apa dia? 1, 2, 3, 4 dan dot. Tu jawapan dia. Boleh faham? Senang je yang ni. Okey, nombor 3. Okey, nombor 3. Saya bagi kamu masa dalam 5 minit cukup tak buat? Try tengok buat soalan ni. Saya tanya. Adam, boleh dapat Adam? Hana, okey dah Hana? Okey, Adam mana dah Adam? Sat, kalau tengok di sini Adam tak ada. Keluar dah. Tini okey dia Tini? So jawab saya bagi 5 minit untuk jawab soalan ni. Saya tanya. Nombor 3 A, B. Kawan-kawan saya Zara. I feel like I'm dead. Jangan lupa pada presiden. Cikgu, cikgu nak sediakan lah semua category semua. Cikgu dah sediakan. Bagus cikgu ni ya. Kalau kita tinggal pada ni. Tugas awak, kena beritahu cikgu apa makan. Saya nak anak saya happy. Bila anak saya happy, mesti disuruh tinggal dekat sini. Cepat. Suri tadi makan selera je. Suri lagi. Cik Amir pun happy kan? Macam nak tengok. Amar tak buka pergi dia. Lepas tu kalau sudah siap juga. Ready dah tahu. Cepat.
Aku nak pakai juga ah. Cuk orang. Kalau mantra pakai. Tak poro. Aku tak kalau. Saya lagi suka tengok orang mandi kita. Makan sup. Punya banyak ni. Poro. Tadi popo bro. Langsung sakit hati ya. Aku orang buat bungkus tu. Okey, saya nak tanya Tini dulu. Tini, apa jawapan A1? Benar ke palsu? Okey, benar. Betul semua dapat benar kan? Okey, dia benar. Sebab apa dia benar? Kalau atau sebab di sini benar kan? Ni palsu kan? Okey, benar. Okey, yang kedua. Tini, benar ke palsu? Palsu. Dalam SPM senang je. Kalau di atas benar, di bawah mesti palsu. Kalau di atas palsu, di bawah mesti benar. Dia takkan jadi dapat palsu-palsu. Jaranglah jumpa macam tu. Okey, yang kedua. Kita bagi Arif boleh tak Arif? Arif yang kedua. Premis kedua apa dia? Matrix A sama dengan kosong. Matrik A sama dengan kosong. Mari kita tengok. Dia bagi kita kesimpulan matrik A tidak mempunyai matrik songsang. Tidak mempunyai matrik songsang. Matrik A. Dia ambil yang ni kan? Matrik tersebut tidak mempunyai matrik songsang. So yang ni dia bagi kita penentu bagi. Betul ke yang ni? Premis kedua matrik A sama dengan kosong? Kan saya kata apa dia? Penentu bagi matrik sama dengan kosong. Yang tu lah jawapan dia. Faham tak? Yang tu kan saya kata ayat pertama selepas jika. Kita kena ambil semua. Ayat yang kedua dia adalah dia adalah selepas maka. Matrik A tidak mempunyai matrik songsang. Matrik A tidak mempunyai matrik songsang. Dah. Okey, jawapan dia apa dia? Penentu. Kamu tengok tak di sini dia ada perkataan tidak kan? Betul tak? Maksudnya ayat ini palsu. Bila ayat ni palsu, di sini pun akan jadi palsu. Dia akan ikut juga. So, yang Arif, yang ni salah Arif. So, ayat dia macam mana? Ulang. Tak boleh sama kosong. Boleh kan sama kosong. Ayat ni jadi benar. Dia nak palsu. Dia akan ikut yang kesimpulan dia. Saya beli duit RM1. Kita kena jadikan premis kedua ni palsu juga. Kita ambil lah. Apa nak buat macam mana tu? Nak buat macam mana supaya dia palsu yang ni? Penentu bagi matrik. Penentu bagi matrik. Okey, kalau kamu letak sama dengan kosong, maksudnya ayat ni benar. Tapi kita nak dia palsu. Dia kena ikut yang kesimpulan ni. Bukan sama dengan. Kamu kena palang di tengah ni lah. Jadikan dia palsu. Boleh faham tak? Itulah jawapan dia. Penentu bagi matrik tak sama dengan kosong. Maksudnya ayat tu palsu. C. Allah, C ni senang je. Apa dia Arif? C Arif. Dia dipisahkan oleh tanda ni jika dan hanya jika. So macam mana nak buat ayat dia?
Macam mana Arif pula yang ni Arif? Jika ni implikasi pertama. Jika tadi yang mula di atas tadi tu saya kata apa? Ni, nampak ni? Implikasi pertama ambil ayat pertama. Ayat pertama ni. Selepas jika ayat pertama. Lepas tu jika maka dia ayat yang kedua lah. Jadi apa ni Arif? Jika A subset B, koma maka saja. Maka A bersilang dengan B sama dengan A prime. Nampak tak? Kita di sini, kita salin balik saja. Nampak tak? Tu sekata ayat ni kita copy je. Nampak kita tambah jika dan maka saja. Nampak tak? Hal ni kita copy je. Okey, kalau implikasi kedua. Apa dia implikasi kedua? Jika dia terbalik-balik lah ayat kedua balik kan? A bersilang dengan B sama dengan A prime. Maka A subset B. Habis. Dua markah apa dapat? Pada faham? Okey, masa nak habis dah ni lagi 20 minit ni. Cepat sikit kita buat. Oh, saya kata saya nak ulang itu persamaan ini serentak. Di sini. Pernyataan dan bukan pernyataan. Okey, masa nak abang dia. Pernyataan dengan bukan pernyataan di sini. Pernyataan dia adalah ayat yang kita sebut dengan bahasa surat lah. Contohnya Haikal seorang budak yang comel. Itu pernyataan lah tu. Tapi pernyataan tu benar ke palsu? Palsu. Palsu. Okey. Lepas tu pernyataan pula di sini bukan pernyataan di sini, dia adalah ayat suruhan, ayat tanya. Lepas tu satu lagi dia punya dia punya statement tu tak lengkap. Contoh dia macam ni. 2y tambah 3 sama dengan 7. Ini bukan pernyataan lah. Kenapa bukan pernyataan? Sebab y di sini kita tak tahu maksud dia apa dia. Maksudnya dia bukan pernyataan. Tapi kena dia kata 2 sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 10. Yang ni adalah pernyataan. Tapi pernyataan ni palsu. Nampak beza tak? Boleh beza tak? Okey, so di sini kamu tengok ayat dia kata 2 tambah 7 sama dengan 1 tambah 6. Pernyataan ke bukan? Pernyataan. Betul. Pernyataan. Tapi pernyataan ni pernyataan apa? Palsu lah sayang oi Syai. Allah. Palsu. Dia pernyataan. Tapi pernyataan ni palsu sebab 2 tambah 7 sama dengan 2 tambah 7. Ni 2 tambah 7 jadi 9 kan? Ayat di 7. Dia tak sama. Jadi pernyataan ni palsu lah. Okey. Clear lah bab pernyataan. Saya akan jumpa lagi ni. Apa tu soalan yang pernyataan yang bukan.
Okey, ni pula ni. B. Nyatakan sama ada setiap pernyataan yang berikut benar atau palsu. Okey, ni dia dipisahkan oleh atau. Ni dipisahkan oleh dan. So, yang pertama ni benar ke palsu? Benar ke palsu tu? Yang mana ni lah? Okey, benar ke palsu yang tu? Kosong adalah set kosong. Betul tak? Salah. Ni set kosong ni kita panggil set kosong adalah set kosong. Betul tak simbol ni? Dia ada set, lepas tu kosong dalam dia. So, kita nama dia ada set set kosong. Betul tak? Benar kan? Kalau atau ni ada je benar, maka dia benar lah. Faham? Okey, yang kedua dia kata set ni adalah set kosong. Betul tak? Betul tak ni? Benar ke palsu yang ni? Lepas tu dia kata null set ni juga adalah set kosong. Simbol ni juga dinamakan set kosong. Betul tak ni? Tak tahu Okey, set kosong senang je. Set kosong bila dia buat macam ni, itu dah set kosong. Ataupun dia buat set, dia buat kosong, set kosong. Ataupun dia buat null set macam ni, semua ini dinamakan set kosong. Boleh faham tak? Jadi dia benar lah. Boleh? Ingat sampai ke mati. Dalam periksa kena masuk macam ni, ingat. Set kosong. Ini topik 3 tempat nah. Lepas ni kita buat semua set-set. Lepas tu kita akan kita akan tengok pula soalan-soalan negeri-negeri lain. Ataupun saya akan buat soalan berdasarkan soalan SPM. Kita akan buat. Saya rasa kat sekolah ada bincang aku kan soalan set-set negeri lain, betul tak? Ada bincang tak apa? Alma ada bincang tak sekolah SMK Alma? Cikgu ada bincang tak soalan set? Soalan negeri-negeri lain? Ada tak? Ampun memang tak pergi sekolah tapi online. Ada kan? Macam bubuk ada juga kan? Okey, kalau ada, okey, saya tak mau bincang dah. Saya akan buat soalan sendiri. Saya akan pilih soalan yang saya rasa masuk SPM. Saya akan buat, nanti kita akan buat. So, lah ni kita bincang dulu by topik. Dah kita power dah kita terror dah, baru kita buat soalan set-set tu. Okey. C, apa jawapan dia? Dia suruh kita buat apa? Yang ni dia suruh buat kesimpulan pula. Ni senang je pun. Apa jawapan dia? Kesimpulan. Potong yang mana yang dah ambil. Pernyataan mana yang dah ambil. Lepas tu tengok simbol tu. Simbol tu dia terbalik ke, dia tukar ke, dia tak tukar. Kena tengok semua tu. So, kesimpulan kita nak buat apa? Macam mana dengan boleh nyanyi? Boleh macam apa je. Apa jawapan dia ni? Saya nak panggil siapa? Arif jawab dah.
Sekejap Arik kata asyik kena aku je. Siap Kak Arik. Start tengok siapa dia. Nabila Zura. Ikai aku. Aisyah. Aisyah, apa jawapan dia Aisyah? A sambungan 3. Ni dia ambil yang ni. Nampak tak? Tapi simbol ni dia tukar jadi apa? Nampak tak? Jadi untuk kesimpulan kita akan ambil yang ni juga. Jadi simbol tu tukar jadi apa? Aisyah? Pandai pun. Kata balik maksudnya A lebih kecil daripada 3. Habis? Macam tu je. Tu saya kata soalan ni dia copy and paste je. Tapi nak copy paste je. Hang kena pandai-pandai jugalah. Jangan duk pakai paste je. Salah lah. Okay, clear tak semua? Ya. Okay. Next. Soalan 5. Soalan 5. True or false? Benar atau palsu? Dia dipisah oleh atau. Benar atau palsu Aniti ni? Kalau atau ni saya kata apa? Kalau ada je benar. Kalau atau ni, kalau dua-dua palsu, dia palsu lah. Tapi kalau dia ada benar, satu pernyataan dia benar. So, benar ke palsu yang ni? Okey, bagus. Benar. Aisyah faham tak kenapa benar? 9 lebih besar daripada 8. Benar lah ni. So, benar lah. Okey. B saya tak mahu tunjuk sebab B ni senang di dunia. Copy and paste je. Ayat pertama, ni ayat pertama, ni ayat kedua. Okey, dan bila kita nak buat implikasi ni, jika dah hanya jika tak ada dah ni. Tambah jika dengan maka. Okey, hak tu je. Jangan duk pibuh jika dah hanya jika dah tak ada dah. Yang ni pula. Akas. Di sini dia suruh kita nyatakan akas. Okey, akas dia jika pernyataan kedua, koma, maka adalah pernyataan yang pertama. Itu untuk akas. Faham tak? Dia terbalik dengan implikasi. Kalau implikasi jika satu, maka dua. Ni implikasi pertama kan? Kalau akas dia macam implikasi kedua dah, dia terbalik. Boleh faham tak? Boleh faham tak kalau akas? Ni akas. Ya, itu untuk akas. Boleh faham tak? Kamu ingat je akas dia implikasi kedua. Kalau akas dia suruh kita buat satu ayat je. Jadi ini adalah yang pertama, ini yang kedua. Jadi macam mana nak tulis? Jika X lebih besar pada 4, maka 2X lebih besar pada 8. Satu markah. Okey, boleh faham tak? Lepas tu dia suruh nyatakan akas tu benar atau palsu. Nak tahu akas tu benar atau palsu, kita tengok. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Kita akan tengok yang pertama, ayat yang pertama ni. Dia kata X lebih besar daripada 4. Jadi kita ambil X lebih besar daripada 4. Maksudnya kita ambil X ni 5. Start ber 5 lah. 6, 7, 8 dan seterusnya. Maka 2X lebih besar daripada 8. Jadi X ni kita gantikan dia dengan yang hak ni yang kita buat tadi ni. Di 2 darab dengan 5 jadi 10 kan. 10 lebih besar daripada 8. Betul tak?
Jadi Akas ni adalah benar. Boleh faham? Tak apa, saya record video ni. Nanti saya akan upload lah dalam channel Cikgu Z ataupun kalau boleh dalam YouTube lah. Hampa tengok lah. Hampa boleh buat ulang kaji balik. Okey, itu Akas. Okey, ni yang sebilangan pula. Sebilangan dengan semua pun akan ditanya juga. Selalu juga ditanya. Okey, so macam mana? Sebilangan. Kalau yang ni dia kata apa? Kita ada 15 minit lagi lah. Okey, yang A dia suruh kita buat semua ataupun sebilangan. Yang pertama dia kata apa? Gandaan 5 adalah nombor genap. Semua ke sebilangan? Sebilangan. Iaitu kamu tulis sebilangan. Yang kedua, heksagon mempunyai 6 sisi. Semua. Heksagon ada 6 senang je ni. Okey, B tu dia suruh buat akas. Tolong sub buat akas kat saya. Sebagi 2 minit dan nyatakan akas itu benar atau palsu. Saya dah abang tadi. Macam tadi ni saya abang ni. Ni akas ni. Akas. Okey, buat yang ni. Okey, saya bagi 2 minit. Buat cepat. Saya tanya. First kena tahu dulu ayat pertama, ayat kedua. Selcom memang problem lah. Pakai Maxi ke pakai Maxi? Duk, Selcom 2-3 hari ni dia problem. Saya ni set top up lagi apa tu internet dah saat ni. Top up pun masalah juga. Ni saya pakai DG ni, line DG ni yang untuk hampa ni. Okey pula. Kau saya kata DG okey saya kau. Betul kan Syai? Betul kata Syai. Lepas ni nak sayang kat DG lah. Tak malas sayang kat Selcom ni. Berstres je dengan dia ni. Geram saya dah top up 5 gig kot ni. Okey, apa ayat dia? Hana. Hana abang, akas saya Hana. Akas dia nak tulis macam mana? Saya bagi clue ni pertama ni ayat kedua. Hana cepat Hana. Hana. Satu yang kain dah. Dia ada ke cikgu dalam ni? Hana ada Hana. Ada memang tak ada. Hana pergi cari makan pun Hana. Hana keluar dah ni. Dia keluar dah. Tadi dia ada, dia keluar dah. Nabila. Apa Nabila? Jika P lebih besar pada? Okey, betul. 4, maka... Okey, betul. 1 markah dapat dekat Nabila. Sama ada pernyataan benar palsu? Benar. Mari kita tengok. Okey, P dia kata lebih besar daripada 4. Kita kena ambil ayat yang pertama dulu. Dia kata lebih besar pada 4 kan? So, dia mula dengan 5 dah. 6, 7, 8, 9. Tapi dia kata P di sini lebih besar 7. Kalau lebih besar 7, dia mula dengan apa? 8,
10, betul tak? Betul tak yang ni? Okey, jadi penyataan ni adalah penyataan palsu. Kenapa? Kenapa dinamakan palsu? Sebab apa? Ayat kedua ni dia maksudnya dia tak jadi semua. Maksudnya di sini dia tak ada ni 5 dan 6, 7. Faham tak? Faham tak? Kalau di sini dia ada 5, 6, 7 juga, maka di sini adalah kita panggil dia penyataan ni benar. Tetapi ayat pertama sahaja yang ada 5, 6, 7, ayat kedua tak ada 5, 6, 7, maka dia palsu. Syarat nak jadi dia benar, dia kedua-dua ayat ni mesti dia ada nombor yang sama lah. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Jadi ini palsu sebab penyataan kedua ni dia tak ada apa 5, 6, 7. Jadi palsu dah. Maksudnya dia mesti dia mesti semua kesatuan ni dia mesti semua senyum dia tu semua ada. Semua ada baru dia nama benar. Tapi di sini tak semua, maka dia palsu lah. Clear dah Nabila? Okay. Okay, next. Premis ni. Try sat buat. Ingat, dia ambil daripada premis pertama. Bila kita kena buat, kena tengok yang dah ambil tu ayat dia palsu ke benar. Kalau palsu, kena palsu juga. Kalau dia benar, dia kena benar juga. Macam mana saya tunjuk tadi yang macam mana dah. Ni macam ni. Maksudnya bila kesimpulan ni palsu, premis pun mesti kena palsu. Tapi kalau kesimpulan ni benar, premis pun mesti kena benar. Dia kena sama. Dia tak boleh satu palsu, satu benar, tak boleh. Tapi yang untuk premis pertama ni always positif. Okey, boleh faham tak? So, untuk yang ni, apa jawapan dia? C ni apa jawapan dia? First, kamu potong dulu mana yang dah ambil. Yang sama. Ni sama ni dia sama. Ni dia sama. Tapi dia jadikan M tu negatif 4. Negatif 4 ialah nombor negatif. Negatif 4 ialah nombor negatif. Negatif 4 ialah nombor negatif. So, premis kedua apa dia? Aikan, premis kedua nak tulis macam mana Aikan? M lebih kecil dari Tifa. M mana? Kamu kan kita kena ikut dia punya ni. M kan negatif 4. So, negatif 4 lebih lebih kecil dari sifar. Okey. Tu cara dia. Okey, nombor 7. Nyatakan sama ada ayat di bawah penyataan atau bukan penyataan. P tambah Q sama dengan 2. Penyataan ke bukan? Okey, bukan. Sebab apa dia ada P tambah Q ni? Benda apa? Kita tak tahu apa dia. Dia tak dapat nak ditakrifkan. Maksudnya dia bukan penyataan. Kita tulis macam ni. Kamu kena tulis dengan ejaan yang betul. Okey, B. Yang bawah ni dia suruh kita gabung pula supaya jadi benar. Yang pertama dia suruh jadi benar, yang kedua suruh jadi palsu. Maksudnya kita nak gabung dia kita kena letak atau
dengan dan. First, kamu kena tahu dulu pernyataan pertama ni benar ke palsu. Pernyataan kedua ni benar ke palsu. A00 sama dengan 1. Bagi semua nilai A kecuali A sama dengan 0. Benar ke palsu ni? Lah ibu pakai internet ni. Letak kat luar dulu bu. Tadi line tak okey. Okey, pernyataan pertama benar ke palsu ni? Kira tengok. Awak Adam. Nak. Adam. Nak. Kamu Maya. Nak. Ni orang pro Maya. Kawan pro je. Okey lagi. Ni pro ni lain. Saya juga ni. Saya nama Adam. Saya nak tengok orang pro. Tini benar. Arif pernyataan pertama ni benar ke palsu? Tekan kalkulator. A00. Berapa? Ya, hang. Nak yang ni. Ini sudah daripada tadi. Saya gagal. A00 sama dengan 1 bagi semua nilai A. Maksudnya 100. 200. 300. Dapat berapa? Faham tak ayat ni dia kata apa? Aikal. Faham tak ayat ni pernyataan pertama ni dia kata apa? A ni dia kata apa? A ni semua nilai A kecuali A ni sama kosong lah. Maksudnya A ni akan jadi 1, 2, 3, 4. Dia kata kecuali A sama kosong. Maksudnya kosong ni tak ambil lah. Jadi kamu check tengok 100 dapat tak 1? 200 dapat tak 1? Tekan kalkulator je. 100. 200 dapat berapa? 1 semua kan? Maksudnya pernyataan pertama ni benar. Pernyataan kedua, semua nombor perdana adalah nombor ganjil. Benar ke palsu? Palsu. Bila kita tahu ada pernyataan pertama benar, pernyataan kedua palsu, baru kita boleh buat ayat supaya ayat ni jadi benar. Macam mana nak buat? Nak letak dan, nak letak atau ke dan? Atau. Jadi, macam mana nak buat? A00 sama dengan 1. Copy balik je. Bagi semua nilai A kecuali A sama dengan 0. Lepas tu kita buat apa dah? Kita tulis atau apa? Pernyataan kedua lah. Semua nombor perdana adalah nombor ganjil. Macam tu. Lepas tu yang kedua pula dia nak palsu kan? Kamu salin balik palsu. Okey, palsu macam mana kita nak buat? Kalau ada palsu nak letak atau ke dan? Dan. Jadi pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Saya malah tulis dah. Faham dah ni pernyataan pertama. Ni pertama, ni pernyataan kedua. Macam tu je. Boleh faham tak? Ingat tajuk ni adalah tajuk yang sangat senang sebab dia copy and paste saja. C ni apa jawapan C ni? Arwahan. Nombor yang sama salin balik. Nombor yang tak sama ni jangan tengok.
Nombor yang tak sama sebagai N. Jadi 3, 2, 3 kurungan 2 N tolak N. Koma N sama dengan 1, 2, 3, 4 dan dot. Habis tu jawapan dia. Ni senang je. Soalan penaklukan matematik yang ni je keluar. Pimai-pimai hak tu je. Yang ni benar ke palsu? Yang ni atau negatif dia dapat. Yang ni palsu. Ini dia dapat benar. Maka dia benar yang ni. Okey, masa nak habis dah. Nanti saya buat cepat sikit lah. So, yang ni kamu buat sendiri. Ini adalah ayat yang pertama. Ini ayat yang kedua. Tambah jika dan maka. Okey. Buat sendiri. Okey, akas. Ni macam mana nak buat akas? Jika apa? Jika X. X apa? Okey, lebih besar pada 5, koma maka. Okey, 1 maka. Jadi penyataan ni benar ke palsu? Palsu, pandai dah Syai. Kenapa palsu Syai? Dia tak jadi semua. Sebab ni start pada 6, 7, 8, 9. Ni start pada 10, 11, 12 kan. Dia bukan kesatuan. Jadi dia palsu. Boleh faham tak? Yang ni senang je. Okey, tentukan sama ada pernyataan berikut pernyataan atau bukan pernyataan. 9 dan nombor perdana. Pernyataan. Tapi pernyataan palsu. 9 nombor perdana tak? 9 bukan nombor perdana lah. Tapi dia pernyataan lah. Tapi pernyataan palsu. Okey, yang nombor 2 ni apa dia? Bukan pernyataan. Kamu ingat bila dia ada announce kat situ tu memang dia bukan pernyataan. Oi. Tumpah dah. Pergi makan sana. Okey, B. Dia suruh lengkapkan per quantity. Per quantity dekat sini apa dia ni? Abang Asad kata saya apa dia per quantity? Arif, per quantity apa dia Arif? Arif. Apa dia dimaksud per quantity? Kalau keluar SPM macam mana kita nak tentukan per quantity ni apa dia? Ya, pandai pun. Semua dan sebilangan. So, dia suruh kita buat kuantiti tu. Maksudnya, nombor perdana dan nombor ganjil. Semua ke sebilangan? Sebilangan. Sebab apa? Nombor perdana bermula dengan 2. 2 adalah nombor genap. So, di sini adalah sebilangan. Senang je kan? Okay, next. Ni tak mau tunjuk sebab senang. Buat sendiri C tu. Implikasi memang senang. Okay, nombor 10. Dia suruh nyatakan apa tu benar atau palsu. 8 tambah 2, 10 benar. 2 lebih kecil. Ni benar, ni palsu. Maka dia palsu yang ni. Semua nombor kuasa 2 sempurna adalah nombor genap. Betul tak ni? Semua nombor kuasa 2 sempurna adalah nombor genap. Tak ada. Kuasa 2 sempurna tu macam mana? Kuasa 2 sempurna macam ni lah.
Tak, 02 sempurna ni. Okey, 102. Dapat 1. 202 dapat 4. 302 dapat berapa? 9. 402 dapat 16. 502 dapat 25. Betul tak? Ini yang dinamakan kuasa 2 sempurna. Boleh faham? Jadi dia kata kuasa 2 sempurna adalah nombor genap. Betul ke yang ni? Palsu. So, jawapan di sini adalah palsu. Tu nama kuasa 2 sempurna. Ingat sampai ke mati. Okey, B. Dia suruh kita gantikan premis kedua. Nampak tak? Dia ambil yang mana? 3T. Dia ambil yang ni. Dia jadikan dia palsu. So, untuk ini kita, untuk premis kedua kan. Jadi kena palsu. So, nak baca mana? T apa? Siapa tahu? T sama dengan kosong, betul kan yang ni? Jawapan dia. Kita nak buat macam mana? Ingat, bila di sini palsu, di sini pun akan jadi palsu. Kalau di sini benar, di sini pun akan benar. So, nak buat apa sini? Okey, buat palang macam tu je. Ikut dia ni lah. Nampak tak? Macam tu je lah, senang je. Okey, nyatakan akas sebagai bentuk. Okey, ni akas. Jika X sama dengan 3, maka X kuasa 3 sama dengan 27. So, dia kata akan ni benar ke palsu? Kamu check lah. Dia kata X ni sama dengan 3 kan? Jadi, kamu gantikan 3 kuasa 3 sama dengan 27. Betul tak? Betul tak? 3 kuasa 3 sama dengan 27. Jadi, ini akas ni adalah benar. Nampak tak? Sebab dia kata X sama dengan 3. Okey. Kita gantikan X ni dalam persamaan ni. 3. Okey, nyatakan sama ada. Berapa soalan semua ni? Banyak soalan. 14. 15. 16. 17 soalan. Masa kita habis dah ni. Tak apa, nanti saya tunjuk yang ni. Saya tunjuk ni soalan kebat 13. Soalan kebat 13. Mari kita tengok. Dia suruh kita nyatakan. Dia abang. Okey, dia nyatakan sama ada setiap petikan yang digariskan adalah penyataan atau tidak. Sekiranya ia suatu penyataan, nyatakan sama ada ia benar ataupun palsu. Okey, dia nak yang digariskan. Okey, ni digariskan. Bersabar semua tuan-tuan. Ni satu. Sebiji telur ayam grade E diletak harga 50 sen. Ni penyataan yang kedua. Ikan, udang dan daging. Semua telur 50 sen. Okey, yang pertama. Bersabar semua tuan-tuan. Penyataan ke bukan? Akal? Akal? Nabila. Jawapan dia apa, Nabila? Bukan. Kenapa dia bukan penyataan? Ini ayat apa? Ini ayat arahan, betul tak? Arahan kan? Kalau ayat arahan dia bukan penyataan. Bersabar semua tuan-tuan. Macam saya kata. Okey, kelas tolong sabar Ustaz. Itu ayat arahan. So, dia bukan penyataan.
Okey, dia kata pula yang kedua pula sebiji telur ayam grade E diletak harga 50 sen. Penyataan ke bukan penyataan? Aisyah. Penyataan. So dia penyataan. Penyataan ini benar ke palsu? Benar. Okey, betul. Yang ketiga, ikan, udang dan daging. Penyataan ke bukan penyataan? Bukan. Kenapa bukan? Ni ayat apa? Ayat ni ayat yang tak komplit. Ayat yang tergantung. Dia kata ikan, udang dan daging. Apa benda ikan, udang dan daging? Kecuali dia dapat ikan, udang dan daging harganya adalah RM50 sekilo. Baru itu penyataan. Sebab ayat tu ayat yang lengkap yang kita faham. Faham tak Aikal? Aikal faham tak? Tapi kalau ayat ni dia kata ikan, udang dan daging. Dia titik. Maksud ayat tu apa yang nak abang? Ayat tergantung. Maka ini bukan penyataan. Okey, last sekali semua telur 50 sen. Penyataan ke bukan? Penyataan. Penyataan ni benar ke palsu? Tengok balik ayat kat atas tu. Palsu. Kenapa palsu? Dia habaq grade E saja yang 50 sen. Tapi di sini dia kata semua telur 50 sen. Maksudnya dia palsu lah. Okey, boleh faham? Okey, so yang 14 dan seterusnya tolong print buat Sat. Minggu depan kita sambung buat yang ni tengok. Ataupun saya akan buat video, saya bagi jawapan kat hampa. Nah, nanti kalau PKP dah habis, tak apalah kita pergi kat tempat tuition. Senang sikit belajar kat sana. Okey, so masa kita tu dia pukul 10 dah. Okey, pukul 10. Okey, depa keluar awal lagi, tak apa. Nabila, Syahir, Aisyah stay lagi. Okey, tak apa. Kita stop je kelas kat sini. Nanti yang hal lain saya akan bagi jawapan ni lah. Okey dah? Okey, terima kasih semua. Okey, bye. Assalamualaikum.